Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jumpa lagi dalam segmen Jom Sembang Petang with Dr. Lin. Kekal sihat bersama Klinik Afia insyaAllah. So, petang ni Dr. Lin nak bincangkan tentang tajuk ambil darah kena puasa ke tak puasa? So mesti ramai yang macam confused. Saya nak buat ujian kesihatan tapi saya tak tahu kena puasa ke tak puasa. Boleh tak kalau saya tak puasa, saya nak datang ambil je? So jawapannya ialah boleh. So kenapa Dr. Lin tersenyum-senyum tadi? Dr. Lin ingat ke Dr. Lin dah live dah? Rupanya tak tekan button live. Aduh, sabar je lah duk cakap panjang lebar dah Dr. Lin cakap tadi. Rupanya aku tak tekan button live. So, terima kasih yang live dengan Dr. Lin hari ni. So, kali ni Dr. Lin nak ada patient tanya lah. Saya nak buat pemeriksaan kesihatan. Saya kena puasa ke? Wajib ke puasa? So, hari tu Dr. Lin ada pergi attend course bersama dengan doktor pakar sakit jantung. So, masa tu kita orang bincangkan tentang tajuk darah tinggi, kolesterol. So masa tu dia cakap sebenarnya tak ada masalah pun kalau puasa ataupun tak puasa. Dia kata boleh je datang untuk ambil darah. Sebabnya kalau nak tunggu patient ni puasa, sampai kesudah pun tak datang ambil darah. Siapa kat sini setuju? So sebenarnya kita ada bacaan kalau orang tu puasa, kita ada bacaan untuk orang puasa. Kalau orang tu tak puasa, kita ada bacaan darah untuk orang yang tak puasa. So tak ada masalah pun kalau puan-puan puasa ke tak puasa ke, boleh je datang untuk buat ujian saringan kesihatan. Sebabnya kita ada memang dekat ni contoh ujian kesihatan tu yang kita buat kalau basic kat yang basic yang paling asas yang kita buat dekat Klinik Afia ni, dia ada full blood count, iaitu kiraan penuh sel darah dalam darah yang dia terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih, and then ada platelet sel darah kuning. Lepas tu dia akan tengok juga bawah mikroskop bentuk macam mana bentuk sel darah tu. Ada bentuk pencil ke, bentuk spherocyte ke, bentuk normal ke tak normal lah. And then lepas tu kita akan ambil ujian buah pinggang. Kita nak tahu sodium, garam tu stable ke tak stable. Buah pinggang kita tu tahap 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, dah perlu cuci buah pinggang ke tak. Lepas tu kita akan tengok ujian gula. Yang ni yang kalau kita ujian gula dalam darah tu, yang ni kalau kita nak tepat, kita nak tahu dia kalau puasa dia berapa, kalau tak puasa pun kita tak ada masalah. Dia ada bacaan untuk orang tak puasa. Kalau puasa kita nak ujian darah, ujian gula tu di bawah daripada 5.5 ataupun 6 lah. Kalau dia puasa, gula dia 6, maksudnya dia ada kencing manis. Okey, kalau dia tak puasa, kita ada bacaan dia. Kalau 3.9 hingga ke 7.7 tu normal. Tapi kalau dia antara 7 hingga ke 11, dia dah start nak ada kencing manis. Maksudnya dia dah kena paras berjaga-jaga lah. Dah nak jadi ke kencing manis. Kalau dia tak berpantang, dia makan, dia taram je semua benda, so memang tak lama lepas tu memang dia akan jadi kencing manis. Kalau tak puasa, kita ambil 12 ke atas tu dah ada kencing manis dan perlu start ubat. Okey, ataupun adalah setengah-setengah patient tu dia nak nego dengan doktor kan. Cakap, doktor boleh tak saya nak cuba untuk ubah diet. And kita boleh bagi peluang lah. Tengok dalam sebulan 2 kita tengok balik ujian darah dia tu masih tinggi ke tak. Kalau still lebih daripada tu, memang dia akan ada simptom lah. Rasa letih, penat, lesu, rasa macam kebas-kebas. So dia perlukan ubat lah untuk bantuan untuk turunkan juga gula tu dalam darah. Di samping tu dia ubah cara pemakanan. Lepas tu kita akan slow kita akan turunkan dia punya ubat-ubatan tu. So kalau puasa ke tak puasa ke, tak ada masalah. Boleh je ambil ujian kesihatan ni. Sebabnya kalau nak tunggu puasa, sampai bila pun tak buat. So macam sebab kita tak ada masalah, kita ada bacaan yang untuk puasa dan juga tak puasa. Kita boleh refer bacaan tu okey ke tak. Lagipun yang kalau ujian buah pinggang, ujian kadar bacaan darah, sel darah merah tu tak ada masalah pun. Ujian fungsi hati pun
Dan ujian kolesterol sendiri dia tak dipengaruhi oleh makan ke tak makan pun. Sebabnya benda tu dah lama dalam darah kita. Kolesterol tu pun bukan sehari dua dia jadi tinggi, tak. Dia memang dah berbulan-bulan dah bertahun-tahun dah tinggi. So bila kita check tu, baru kita tahu kolesterol kita tu tinggi. Tapi kalau untuk kencing manis macam doktor cakap tu, dia ada reference lah, ada rujukan untuk tahu dia ada kencing manis ke tak. Kencing manis kalau dia puasa, dan kalau dia tak puasa pun kita tahu berapa reference tu nak menunjukkan dia tu ada kencing manis. Okey. Kalau kolesterol ni kajian dia menunjukkan tak ada beza pun kalau ambil selepas makan ataupun puasa. So tak ada masalah untuk kita ambil, sebab kolesterol ni dia ada dalam tu dia ada total kolesterol, keseluruhan kolesterol dalam darah, and then dia ada lemak, lepas tu dia ada juga kolesterol baik dan juga kolesterol jahat. Kolesterol baik tu kalau wanita dia nak lebih daripada 1.3, kalau lelaki dia nak lebih daripada 1.2. Kalau kolesterol jahat tu dia ada dua jenis, non-HDL dengan LDL. Dua-dua tu jahat. Kalau dua-dua tu kita boleh tengok sama ada dia adalah disebabkan oleh pemakanan ataupun genetik ataupun keturunan, ataupun combination dua ni, genetik dengan keturunan. Hai Puan Hidayah, terima kasih live dengan Dr. Lin. Jangan lupa share live ni supaya kita boleh kongsi maklumat ni pada orang lain. So ujian kesihatan, ujian kolesterol yang jahat ni, dua-dua ni, kalau kita dua-dua tu tinggi, maksudnya dia sama ada dia keturunan ataupun dia combination antara keturunan dengan pemakanan ataupun dia memang pemakanan. So kalau orang yang disebabkan oleh pemakanan, dia kena diet lah, kita kena encourage dia untuk ubah cara dia makan. Hai Puan Safura, terima kasih live dengan Dr. Lin. So kita boleh bagi peluang untuk dia tukar cara pemakanan. So kita boleh advise dia untuk tukar cara untuk kita makan, kurangkan lemak-lemak, kurangkan berminyak, kurangkan sebenarnya apa yang kita makan, karbohidrat, protein, yang lebih tu dia akan tukar kepada lemak. Yang tu yang jadi kolesterol juga. Okey. So sebab tu macam Dr. Ni pernah share sebelum ni, piramid makanan tu dia dah tukar. Yang paling bawah, yang paling banyak kita kena makan adalah sayur-sayuran. Lepas tu baru start kepada karbohidrat, and then protein, and then susu dan bijirin bijirin tu still masuk dalam karbohidrat lah. So sebabnya apa je yang kita makan, karbohidrat, protein, lemak, apa semua tu, kalau lebih badan kita akan simpan dia sebagai lemak. That's why kita punya kolesterol boleh naik, and then berat badan kita pun boleh naik. So dalam bacaan total kolesterol tu juga dia ada lemak jahat. Kita boleh tengok kadar lemak jahat kita tu tinggi ke tak tinggi. So bukan orang tua je tahu yang ada masalah kolesterol ni, yang kurus pun ada masalah kolesterol tinggi. Tak semestinya dia gemuk kolesterol dia tinggi. Ada je orang yang gemuk tapi kolesterol dia rendah. Tapi kalau yang kurus pun tak terkejut kalau dia kurus tapi kolesterol dia tu tinggi. So kena buat ujian saringan kesihatan lah baru tahu. Macam Dr. Lin sendiri, Dr. Lin tahu Dr. Lin ada hyperkolesterolemia ni masa umur 24 tahun. Masa tu saja-saja teman mama cakap jomlah buat pemeriksaan kesihatan teman mama. So Dr. Lin pun buat sekali kan. Doktor tu macam terkejut. Saya tertukar result ke ni? Kenapa awak punya kolesterol lagi tinggi daripada mak awak ni? So macam masa tu lah baru Dr. Lin tahu yang memang ada familial hyperkolesterolemia lah. Ada keturunan. Memang belah ayah Dr. Lin memang semua ramai yang kolesterol tinggi, dan dia meninggal awal disebabkan oleh sakit jantung, disebabkan oleh kolesterol je. Dia tak ada masalah darah tinggi, kencing manis, tapi sebab kolesterol dia tinggi, so dia kena sakit jantung awal. So kalau kita tak buat pemeriksaan kesihatan, kita tak tahu. So lepas pada tu doktor memang beringat lah. So tak ada masalah pun. Nak puasa ke tak nak puasa, boleh datang je untuk ambil. Tapi yang penting datang waktu office hour.
jangan datang waktu malam lah. Sebab malam lab dah tutup, makmal dah tutup. Kalau makmal dah tutup, kita terpaksa simpan darah tu dalam dekat klinik dulu, and then the next day, esoknya baru kita hantar. Bila kita hantar the next day tu, nanti bacaan buah pinggang tu dia lari sikit, garam tu dia lari sikit, dia nak fresh sample. So jadinya yang tak ada masalah pula kalau kita nak ambil darah tu puasa ataupun tak puasa, doktor ada reference dia sendiri. So yang penting datang je buat ujian kesihatan. Sebabnya penyakit sekarang ni tak kira tua muda. Sebabnya budak-budak pun dah ada obesity, dah ada kencing manis. Sebabnya kita, pemakanan kita, cara gaya hidup kita sedentary lifestyle lah. Banyak duduk depan komputer, banyak duduk tengok handset, tak exercise, makan pun makanan viral-viral. Ni tak cakap orang, ni orang doktor ni sendiri pun sama je. So sekarang ni sambil kita promote untuk gaya hidup yang sihat untuk pesakit, kita pun sendiri kena amalkan jugalah. InsyaAllah kita sama-sama kekal sihat. Okey, sebabnya musim-musim COVID ni kita tak, macam doktor ni selalu cakap, kita tak dibenarkan untuk sakit. Sebab hospital penuh, lepas tu dengan COVID case pun masih tinggi, ICU pun masih dipenuhi dengan pesakit COVID. So kita tak ada ruang untuk sakit, kena kekal sihat walaupun masa PKP. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh type di ruangan komen, dan seperti biasa jangan lupa share live video ni supaya kita boleh kongsi information, maklumat ni pada saudara mara, kawan-kawan kan, supaya kita semua boleh sihat selalu. Bye. Assalamualaikum.